بالعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Dr. Ashraf bin Suwarin yang akan bersama kita di Kuliah Maghrib untuk syarah daripada buku hadis-hadis sahih terbukti masa kini yang berusaha Puan Rosli Hati Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para jemaah yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gemah Nur Iman untuk kuliah maghrib pada waktu ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan limpah kurnianya dan rahmatnya kita dipertemukan lagi di kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Dr. Ashraf bin Suwarin. Mudah-mudahan kita Allah berkati pertemuan kita ini dan dikurniakan limpahan dan kefahaman ilmu insya-Allah. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan, dilimpahi ataupun kita dipayungi oleh para malaikat berada bersama kita di halaqah ilmu pada malam ini. Dan tanpa melengahkan masa, kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin untuk bab yang ketiga, iaitu kebenaran sabda Rasulullah dalam agama, iaitu berpandu pada buku hadis-hadis sahih masa kini. Ditajuk enggan berjuang menegakkan Islam. Betul ke Ustaz? Muka surat 146, tajuk enggan berjuang menegakkan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riya, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kasih pada bonda pengurusi, pemula bicara pada malam ini, Bonda Rosniati selaku pengurusi Gemah Nur Iman dan seluruh pimpinan Ahli Jawatan Kuasa dan seluruh yang hadir pada malam ini, pencinta ilmu, pejuang ilmu insya-Allah dalam taman-taman syurga yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk berada atas muka bumi. Allah izinkan kita untuk berada dalam kuliah ini. Mudah-mudahan majlis ilmu ini bawa kita makin dekat dengan Allah, bagi kefahaman kita tentang ibadah, dan ada rasa takut, makin takut kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung terus dalam tajuk enggan berjuang menegakkan Islam. Ustaz, sebentar ya. Ada yang kata muka surat 142 belum lagi. Saya pun sebab baru dapat buku Ustaz ni tadi tak catat.
Ada yang kata 142. 142 pertikaian antara Muslim. Betul ke mudah? Saya rasa pertikaian ni dah. Itulah. Okey, tak apalah, teruskan yang tu. Sebab saya pun ada yang maklumat beritahu muka surat 46. Okey, teruskan Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, tak apa. Kalau kita dah ulang, saya rasa pertikaian tu dah di pertemuan yang lalu. Baik, kita sambung enggan berjuang menegakkan Islam. Islam menganjurkan umat yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Kerana jihad adalah amal utama serta bukti nyata keimanan dan keislaman. Lebih daripada itu, berjuang fi sabilillah merupakan jalan pintas meraih keuntungan duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana dalam Quran menyatakan dalam surah Al-Hujurat. Kita tengok, kita perhati ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang benar. Daripada ayat ini, bila sebut berjihad, kita faham pergi berperang. Tapi berjihad hari ini adalah berkaitan apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah. Apa yang kita cagarkan untuk agama Allah. Untuk kita promosi agama Allah. Untuk kita, subhanallah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita daripada Al-Quran, cerita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain, surah At-Taubah, ayat yang ke-20, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita sedang berjihad. Berjihad untuk belajar, berjihad untuk faham satu-satu ibadah, itu juga namanya jihad. Subhanallah. Pergi berperang, melawan musuh, tujuan untuk meletakkan agama itu sebagai satu kebenaran. Sebagai satu kemuliaan di sisi Allah. Macam itulah hari ini. Bagaimana kita perjuangkan, kita istiqamah dengan Islam, kita istiqamah dengan ketaatan, itu juga sebagai satu jihad. Bagaimana kita bantu orang yang perlu, bagaimana kita jinakkan hati-hati mereka yang mereka-mereka yang jauh daripada Allah untuk kenal Islam dengan kebaikan Islam. Baik, dalam ayat yang lain juga disebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Bermakna berpandukan Al-Quran. Orang kafir hari ini membawa kepada kelalaian. Hanya meletakkan dunia semata-mata. Sibukkan kita dengan dunia. Hari ini zaman fitnah, sama ada kita terpengaruh atau dipengaruhi. Leka lalai dengan dunia. Kena kejar dunia, kena cari dunia. Jangan malas-malas. Allah Akbar. Ini gambaran yang dibawa oleh orang-orang yang jauh daripada petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, syariat Islam menceluk umatnya yang enggan dan sengaja menghindarkan diri daripada berjuang di jalan Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-38 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, apa sebabnya jikalau dikatakan kepadamu, berangkatlah, bergeraklah untuk berjihad pada jalan Allah, maka kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Bila sebut berhijrah, perkataan hajarah, kita kena bergerak untuk mencari sesuatu perubahan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh kita berhijrah dalam satu tempat,
ke tempat yang lain. Macam kita hari-hari keluar bekerja, kita kena bergerak untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar bekerja, cari nafkah untuk isteri, untuk keluarga. Subhanallah, ini Quran sebut. Bermakna bukan kita hanya duduk di rumah dalam keadaan kita mikirkan dalam keadaan kesenangan. Bila kita bergerak, kita ada sesuatu. Fantashiru fil ard. Allah sebut dalam ayat Al-Quran, bertebaran atas muka bumi Allah untuk cari rezeki dan untuk cari keberkatan. Bila kita berjalan, kita bergerak, contoh kita bermusafir, kita keluar, ke mana pun kita tengok suasana, subhanallah, budaya orang lain di situ mengajar kita. Allah Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, yang kita faham, jihad zaman Nabi berperang dengan musuh, jihad hari ini melawan hawa nafsu kita dalam keadaan bersenang-senang. Dalam keadaan kita malas nak mencari, subhanallah. Bila sebut jihad ini mujahadah, sesuatu kepayahan, susah payah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya iman, yang namanya takwa, dia kena ada paksa. Kita nak bangun malam, kita kena paksa. Kita nak buat kebaikan, kena paksa. Kita kena nak bersedekah, kena paksa. Paksa siapa? Paksa diri kita sendiri. Itu namanya satu jihad. Satu perjuangan. Pada zaman moden ini, ramai umat Islam yang enggan berjihad di jalan Allah dengan potensi yang mereka miliki. Padahal berjuang menegakkan nilai-nilai Islam tidak semestinya terjun ke medan perang. Kita berniaga juga itu satu perjuangan. Satu jihad. Kita bercakap, yang kerjanya bercakap jadi cikgu juga itu satu perjuangan. Apa lagi yang kita letakkan kerana agama, kerana Allah, itu juga subhanallah satu jihad. Dalam fakta ini tidak semestinya terjun ke medan perang. Ada banyak jalan untuk melakukan pelaburan akhirat dengan berjihad fi sabilillah, pelaburan akhirat. Subhanallah. Saya tengok Gubernur Iman kan hari-hari ada kuliah. Dalam sehari itu 3-4 kuliah, Allah Akbar. Itu satu perjuangan. Bagaimana create bentuk usrah ini, Gubernur Iman ini satu perjuangan. Bagaimana menarik hati orang-orang yang boleh jadi lalai, boleh jadi jauh, boleh jadi payah nak dengar kuliah secara online hari ini. Subhanallah. Bagaimana ini satu pelaburan untuk akhirat dengan berjihad fi sabilillah. Belajar ni, satu jihad fi sabilillah. Selaras keahlian profesional masing-masing. Bermakna selaras dengan kemahiran masing-masing. Ada yang jadi engineer tapi bercakap tentang agama. Dia bawa agama. Ada yang jadi doktor dalam keadaan juga dia berdakwah. Subhanallah. Golongan yang enggan dan menghindari jihad sebenarnya telah disabdakan Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud kelak ramai umatku yang enggan dan sengaja menghindarkan diri daripada berjuang ke jalan Allah. Sesiapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah berjuang atau tidak terfikirkan olehnya untuk berjuang menegakkan risalah Islam, maka dia mati dalam kemunafikan. Masuk kemunafikan, pura-pura, hipokrit. Bahasa canggih dia hipokrit. Yang sebelum dia mati ni tak pernah dia susah payah untuk cerita tentang agama, untuk menegakkan agama. Allah Akbar. Mati itu sebagai munafik. Orang munafik ni tak pernah dia susah payah untuk cerita agama, tapi lebih kepada cerita peribadi diri sendiri. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Pura-pura. Dalam Quran disebut dalam surah Al-Munafikun ka'annahum khusyubun musanadah. Macam kayu yang nampak kukuh tersandar tapi reput. Macam itulah dia pura-pura. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, malam ni boleh jadi bicara kita ada yang merakam. Dan di-share. Itu juga satu fisabilillah, satu jihad. Ada yang sedang dia mencatat dan dia share butiran-butiran apa yang disampaikan. Itu juga satu jihad. Apa yang boleh dia sediakan platform ini. Bagaimana dia letak dalam YouTube untuk dikembangkan. Juga itu satu jihad. Apa yang boleh. Dia beli buku ni. Bukan untuk dia tapi untuk diwakafkan. Itu juga satu jihad. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW juga memberi peringatan tegas kepada umatnya. Sesiapa yang tidak sudi. Nabi sampai cakap macam itu. Tidak sudi berjihad. Atau tidak sudi mempersiapkan bekal bagi para pejuang. Atau sengaja memilih membayar orang lain dan untuk menggugurkan kewajipan jihadnya. Nescaya Allah akan menimpakan bencana kepadanya. Bermakna mempersiapkan bekal. Contoh orang pergi belajar Mesir, tolong support, tolong sponsor. Allah Akbar.
Maksudnya dalam keadaan dia membayar orang lain ni, dia buat tak tahu, dia wakil lah, tak apalah kau lah. Tanpa sedikit dia mengeluarkan mengeluarkan pelaburan untuk belanja, untuk mujahadah dan sebagainya. Apa yang jadi? Nescaya Allah akan menimpakan bencana kepadanya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ahli surah yang berada pada malam ini, apa yang saya nak kita sama-sama buka minda kita bila sebut tentang jihad fi sabilillah ini, banyak cara. Ni banyak bentuk secara online. Macam kafe ni saya buat bukan hanya untuk orang datang minum kopi. Macam hari ni alhamdulillah daripada 2 kumpulan. Boleh jadi nanti Kementerian Iman boleh datang sambil minum kopi sambil kita berusaha kat sini. Jadi kita sediakan platform apa yang boleh. Untuk orang kenal Allah, untuk orang kenal Islam. Bagaimana satu ayat contoh yang keluar daripada mulut kita, orang tu berubah, orang tu makin dekat dengan Allah, orang tu ada semangat jihad untuk kenal Islam. Subhanallah, berapa banyak pahala. Sampailah satu tahap orang yang bukan Islam tiba-tiba tertarik dengan apa yang lahir daripada diri kita, lisan kita, lidah kita, tertarik dengan Islam. Perbuatan tu, subhanallah, itu pahala pelaburan yang berpanjangan. Dia melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Dia sembahyang, dia baca Quran, kita dapat pahala. Allah Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita fikirkan sebelum kita mati, apa bekal yang kita nak bawa. Kehidupan yang sangat panjang. Kadang, subhanallah, macam kita berjalan, minyak tak cukup, stop kita punya kenderaan, bekalan makanan, apa jadi? Lapar dan sebagainya. Jadi, dunia hanya sementara, dunia hanya seketika. Yang lama adalah di akhirat. Perjuangan kita untuk akhirat, apa benda sebenarnya? Baik, seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan faham. Baik, selain itu, Rasulullah SAW menyatakan pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Pokok kepada perkara itu adalah Islam, cara hidup kita. Tiangnya adalah solat, tiang agama tu solat, dan puncaknya untuk mengekalkan, subhanallah, kita punya syariat itu adalah berjuang di jalan Allah. Bagaimana kita istiqamah mempertahan dan memperjuangkan ajaran Islam itu sendiri. Jihad fi sabilillah. Bila sebut jihad fi sabilillah, saya sebut balik berperang zaman Nabi. Zaman hari ini tidak perlu lagi perang. Apa yang kita perlu, kita cerita tentang Islam, boleh jadi kesyumulan Islam dengan berniaga, melalui ekonomi, melalui sosial, melalui pendidikan, melalui muamalat. Subhanallah, itu juga. Itu juga satu jihad. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, anda sebagai suri rumah pun, duduk, dia share dan sebagainya. Allah Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita usahakan apa yang boleh untuk fi sabilillah, untuk jihad, untuk kenalkan Islam pada orang, untuk kita, subhanallah, kita muliakan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membesarkan dunia, bukan membesarkan diri kita dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya lagi, perumpamaan pahala orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti pahala orang yang berpuasa secara berterusan, serta seperti pahala orang yang solat malam secara berterusan, juga seperti pahala orang yang soleh yang mengamalkan, menerapkan ayat-ayat Allah semasa hidupnya. Dia, yakni si mujahid, akan beroleh kurniaan pahala agung tersebut sehingga dia pulang kembali dari medan jihad. Pergi keluar belajar sampai balik, itu pahala berterusan. Duduk kita ni juga, daripada awal sampai habis berterusan pahala dia. Macam orang yang puasa, macam orang yang bangun malam, macam orang yang beramal dengan ayat-ayat Allah. Subhanallah, pahala sangat-sangat besar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ilmu itu untuk bagi kita faham agama. Ilmu itu untuk bagi faham apa itu maksud kita cerita malam ini tentang jihad. Apa disebut dalam Al-Quran, apa disebut oleh Nabi SAW. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama zaman era moden ni, canggih ni, bukankah akibat keengganan sebahagian besar umat Islam berjuang menegakkan kalimah Allah?
maka musuh-musuh Islam dengan berleluasa melakukan pemesongan akidah. Zaman hari ini banyak benda-benda yang sesat, banyak benda-benda yang merepek. Pemesongan akidah kaum muslimin, meredupkan cahaya iman dan Islam, sehingga umat Muhammad di zaman ini sukar membezakan antara halal dan haram, kebenaran dan kesesatan. Ini berlaku. Bila dalam keadaan perjuangan tu tidak dikuatkan, kita tidak belajar, kita hanya duduk diam, malas dan sebagainya, mudah dalam keadaan benda-benda yang terpesong, sesat dan sebagainya itu datang. Merosakkan. Payah sampai satu tahap, payah kita nak beza ini betul ke tak betul, halal dan haram dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara umat Islam yang ragu serta tidak mengakui kebenaran Islam. Lebih daripada itu, ramai generasi muda Islam yang tidak segan melakukan kemaksiatan dan kekuatan dan kekufuran, serta tidak segan silu menjauhi nilai-nilai agama. Menyebabkan apa dia? Anak-anak muda ni mikir jalan singkat untuk faham Islam, memudah-mudahkan Islam ini, menganggapkan Islam ni satu benda yang remeh. Sembahyang boleh tak sembahyang boleh. Bila sebut muncul pula Islam liberal, bila suka sama suka tidak dikira zina. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, perlu adanya platform macam ni, perlu satu perjuangan, satu jihad juga. Kini ramai umat Islam yang tidak terdetik sedikit pun di benak mereka untuk bersama-sama saudara Muslim lain menegakkan sendi-sendi Islam, dan hanya manusia hipokrit yang enggan dan sengaja menghindarkan daripada kewajipan menegakkan risalah Islam. Sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sudah benar-benar terbukti pada masa kini. Allahu akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah yang belum dapatkan buku ni, apa yang disebut oleh Nabi benar-benar berlaku. Jadi fitnah hari ini, inilah gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut jihad, satu perjuangan, satu keperluan dan satu kewajipan. Untuk cerita tentang anak-anak, pada anak-anak tentang Islam, pada keluarga, pada siapa pun hari ini. Bila kita abaikan, enggan untuk berjihad, enggan untuk perjuangkan Islam ini, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak muda ni jadi anggap remeh Islam ini. Dia anggap mudah, jadi meletakkan subhanallah hari ini macam sambil lewa je, jauh daripada kesungguhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, selesai satu tajuk. Silakan anda ada soalan. Silakan kalau jemaah ada soalan yang nak bertanyakan pada Ustaz berkaitan dengan apa yang disyarahkan oleh Ustaz tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada sedikit masalah, persoalan, dan mungkin soalan itu, pertanyaan itu perlu disambung untuk melengkapkan kepahaman saya. Ya. Dan ke arah matlamat jihad ya. Kita sebenarnya sama ada yang telah berusia, walaupun dia berusia, mungkin pendadahan tidak ada ya. Dan juga yang muda perlu diberi kepahaman tauhid ya, bagi menguatkan akidah kita Islam. Betul ya Ustaz? Betul. Jadinya ianya perlu dilakukan supaya jalanan yang akan mereka tujui tadi tidak tersasar. Jadinya di sini saya memohon penerangan lanjut dari Ustaz, bagaimanakah, sebab ini adalah satu penerangan yang sangat-sangat baik ya, dan tinggi maksudnya. Ustaz boleh menyambung pernyataan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Zaman hari ini bila sebut, saya faham tadi maksud daripada soalan itu, kita kena beri kefahaman atau diri kita sendiri bagaimana keyakinan atau pegangan kita, akidah kita. Bila sebut tauhid itu, bagaimana yakin kita, bagaimana kepercayaan kita benar-benar kepada apa yang kita sandarkan pada agama. Dan hari ini
bila tak faham tentang akidah, dia kurang kuat tentang tauhid, kepercayaan keimanan, itu dia anggap kehidupan ini tak ada arah tujuan. Tapi bila mana kita faham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba kepadaku. Bila faham ayat ini, tujuan kita hidup, jadi kita faham, yakin benar-benar inilah matlamat kehidupan kita, dan balik kepada akidah pegangan yang kita nak pegang sebenarnya. Dan bila syariat, bila tentang ibadah itu lebih kepada fiqah. Ke fiqah untuk kefahaman kita, untuk kita tahu sembahyang macam mana, puasa macam mana. Tapi ibadah ni juga dan tauhid ni juga dia kena ada gandingan. Bila kita ibadah, tujuan ibadah untuk siapa? Puasa untuk siapa? Tujuan duduk dalam majlis ilmu ni untuk siapa? Jadi akidah itu, tauhid itu sangat-sangat penting. Jadi macam mana kita nak bercerita, kita kena selalu bercerita. Takut pada Allah. Kena rasakan Allah itu memerhati pada kita. Islam apa maksud dia? Iman apa maksud dia? Dan ihsan apa maksud dia? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Dan makna ihsan itu bila mana kita beribadah, kita rasa kita nampak Allah. Dan kalau kita tak rasa macam tu, kita kena merasakan Allah itu sentiasa memerhatikan kita. Ini benda ni sangat-sangat penting. Kena bercakap selalu. Zaman hari ni zaman subhanallah, zaman fitnah, zaman lalai, zaman kecanggihan, sibuk dengan benda-benda yang melalaikan dengan dunia. Allah alam, puan, itu yang dapat saya sebutkan. Majlis ilmu macam ni sangat perlu untuk bercerita terus untuk bagi kefahaman. Jadi bila sebut orang bisnes dia ada marketing. Marketing ni apa dia? Untuk promosi. Islam juga kena ada marketing. Apa dia marketing? Kena bercerita benda-benda yang baik, kena tunjukkan sikap yang baik. Macam Nabi SAW, kadang dia kurang bercakap. Tapi akhlak dia menarik orang tertarik kepada Islam. Dia tidak dendam bila dia aniaya. Dia tidak dalam keadaan benci. Tapi dalam keadaan itu dia meletakkan subhanallah, mereka buat kesilapan, mereka jahil. Jadi kena bagi faham. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Ustaz. Sama-sama. Silakan kalau ada soalan yang lain. Okay, kita buka lagi soalan kepada para jemaah yang ingin ajukan sebarang kemuskilan dan sebagainya ataupun apa saja masalah, silakan. Kalau tak, Ustaz boleh teruskan dengan syarah dia. Baik, kita sambung sedikit tajuk yang seterusnya. Untuk makluman semua, saya akan berangkat ke Mekah pada 21 hari bulan. Bermakna Selasa tengah malam. Jadi saya tak pasti minggu depan saya dapat masuk kuliah ini atau tidak. Tapi apapun saya cuba masuk walau sekejap. Ini untuk maklumat lah. 21 hari bulan saya akan berangkat sehingga 7 hari bulan Julai baru saya balik ke Malaysia. Tapi saya dah berjanji insya-Allah daripada Mekah pun kita teruskan kuliah insya-Allah. Boleh Boleh. InsyaAllah. Dialu-alukan Ustaz. Kita boleh buat live dari sana insyaAllah. Baik. Semoga dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Ustaz, amin. Baik, seluruh yang dirahmati Allah sikit je. Tajuk yang sebenarnya sikit dia punya penjelasan dia, tuntunan Al-Quran diabaikan. Lanjutan daripada tajuk tadi, bila jihad ini dia enggan, jadi sampai satu tahap Al-Quran ini diabaikan. Tuntunan Al-Quran, pimpinan Al-Quran. Allahu Akbar. Baik. Al-Quran adalah lentera hidup dan kehidupan insan. Orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan dapat membezakan perkara yang hak dan batil. Apa maksud berinteraksi dengan Al-Quran? Dia baca Quran, dia tadabbur dan dia beramal dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Cuba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Tariq ayat yang ke-13. Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. Apa dia hak? Kebenaran. Batil tu apa dia? Benda yang tak betul. Orang yang membaca Al-Quran dengan giatnya, dia akan mendapat pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Subhanallah.
pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat. Petunjuk, hidayah dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, kita hari ni yakin tidak dengan Al-Quran? Petunjuk Quran ni kita yakin tak? Macam kita berjalan, kita berpandukan ways. Ya, turn right, turn left dan sebagainya. Sesat. Tapi Al-Quran ini, subhanallah, dia tak sama macam itu. Ya, petunjuk jalan bukan tunjuk jalan. Ya, jalan ini, jalan Seri Petaling, jalan la. Tapi kehidupan ini sebenarnya. Jalan kehidupan, memimpin kita daripada kesesatan, membawa kepada kebenaran. Allahu Akbar. Baik, sungguh pun demikian, ada sebilangan antara umat Islam yang mengabaikan Al-Quran, enggan membaca dan mengulang Al-Quran, enggan menghadiri majlis ilmu dan semakkan Al-Quran, enggan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, serta enggan berhukum dengan hukum Al-Quran. Ada. Ni duduk dalam majlis ilmu, baca Quran tak nak, dengar Quran tak nak. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Di zaman ini, bukan sedikit antara umat Islam yang membelakangi menjaga Al-Quran. Bukan sedikit, tapi banyak. Jadi kita berhenti sekejap, kita dengar seruan azan insya-Allah sambil kita banyakkan doa. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, suka saya ingatkan sentiasa, azan ini yang disebut oleh Nabi, doa yang tidak akan ditolak dua doa. Ketika hujan turun,
ada rahmat Allah dan ketika azan berkumandang. Bayangkan sehari ada 5 kali. Ada 5 waktu solat, 5 kita dengar azan berkumandang, subhanallah. Kita rebut peluang untuk doa. Masa kita suntuk, hari ni macam-macam keadaan dosa kita juga banyak. Tapi inilah peluang kita rebut di mana ada barakah mustajab doa. Termasuk majlis ilmu ni juga. Allah Akbar, mudah-mudahan dipermudahkan. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung lagi. Di zaman ini bukan sedikit antara umat Islam yang membelakangi menjauhi Al-Quran. Bukan sedikit, banyak. Kalam Allah ini tidak lebih daripada hiasan. Tidak lebih daripada hiasan di rumah-rumah. Tulisan Al-Quran hanya sebagai hiasan, dijadikan frame-frame. Malah Al-Quran tidak ubah seperti cenderamata dan dijadikan hadiah perkahwinan. Konon-konon hantaran perkahwinan. Tak baca pun. Diletak di almari dan sebagainya. Lebih daripada itu, ada segelintir yang dengan berani menguluk-ulukkan Al-Quran. Pada zaman ini, ramai antara kaum muslimin yang mengabaikan tuntunan Al-Quran. Dan isyarat pengabaian tuntunan Al-Quran ini sebenarnya telah disabdakan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani yang bermaksud, sesungguhnya telah dekat masanya. Nabi bagi telah dekat masanya. Tiada yang tersisa daripada agama ini selain hanya nama sahaja. La yabqa minal Islam illa ismu. Pada masa itu Islam hanya sebatas penanda identiti. Tengok kat kenalan Islam, itu aja. Sedangkan perilaku kaum muslimin jauh daripada nilai-nilai Islam. Dan pada zaman itu tiada yang tersisa. La yabqa minal Quran. La yabqa minal Quran. Apa dia? Hanya tulisan semata-mata. Subhanallah. Illa rasmu. Selain huruf-hurufnya, manusia membelakanginya dan mengabaikan isinya. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ingatan saya juga semua, selagi mana Al-Quran itu masih ada, tidak akan berlaku kiamat, pagi-pagi nak buka Quran, tulisan Allah tarik dah. Hari ini amanah Allah bagi pinjam. Untuk kita tengok, untuk kita berpandukan, untuk kita ambil rahmat, kita memandang, baru memandang dah ada pahala dah. Belum lagi kita membacanya. Dan Rasulullah menasihati umatnya, bacalah Al-Quran, ikra'ul Quran, ikra'ul Quran, ikra'ul Quran. 3 kali Nabi ulang. Ya'ti fil akhirah bisyafi'an. Sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat pada penganutnya. Saksi yang paling special adalah Al-Quran. Bayangkan Al-Quran datang pimpin kita. Ya Allah, ni sipulan-sipulan ni banyak masa siang malam. Dalam kubur kita gelap, dia akan menerangkan. Dalam kubur tak ada kawan, sempit dan sebagainya. Quran inilah sebagai pemudah cara. Baik, juga sabdanya, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkannya. Allahu Akbar. Rasulullah juga menyatakan sesiapa yang baca satu huruf dalam kitab Allah yakni Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali ganda. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, 10 padanya. Barang siapa yang melakukan kejahatan, setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Allah Akbar. Satu huruf. Bukan satu kalimah, bukan satu ayat, bukan satu perkataan, tapi satu huruf. Allahu Akbar. Aku tidak mengatakan bahawa alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan daripada tajuk ini, kita lihat kehidupan umat Islam di era moden kini. Sukarkah menemui insan Muslim yang enggan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup? Susahkah orang yang mengaku diri sebagai pemeluk agama Islam tetapi sengaja membelakangkan Al-Quran? Susah tak? Tak susah. Sulitkah menemui seseorang dalam kalangan kaum muslimin yang tidak pernah menyentuh dan membaca Al-Quran? Sesungguhnya benar apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, benar-benar sudah terbukti di masa kini. Allah alam. Kita renung balik sebagai ingatan kembali tajuk awal tadi, enggan berjihad, dan ini abaikan tuntunan Al-Quran. Jadi benda ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita kena ambil sensitif. Jangan kita abaikan. Bila kita abaikan jihad, kita abaikan panduan pedoman tuntunan Al-Quran, kita akan sesat, kita akan jauh
bagaimana rumah tangga, anak-anak, isteri, suami dan sebagainya jauh daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatan saya mengajak saya yang utama, teruskan kita baca Quran. Sebelum tidur ada surah Al-Mulk. Bangun tidur subuh besok lepas salat subuh ada surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, surah Kafi. Kita jadikan amalan. Tak mampu baca semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan ada barakah. Silakan saya buka, anda ada soalan daripada tajuk ni? Silakan kita buka lagi soalan daripada para jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita membaca misalnya kalaulah ada ayat perkataan yang tidak betul dan sebagainya, macam mana Ustaz? Sebab kita tidak boleh, kita apabila kita membaca sendirian tentu ada yang tertinggal, yang tak betul dan sebagainya. Itu saya maksudkan. Tak tahu saya nak bertanya Ustaz, itu maknanya tidak macam Ustaz membaca, orang-orang yang fasih membaca kemungkinan. Baik, saya faham soalan. Itu sebab hari ini minta maaf saya sebut, jangan kita malu untuk belajar. Quran ni tak boleh nak sorang-sorang. Tak boleh kita hanya mendengar radio, tak boleh kita hanya tengok di YouTube, tak boleh. Dia kena berguru. Bila sebut berguru, ialah cara sebutan di mulut. Kita boleh belajar. Jangan malu bagi saya. Daripada kita malu nanti dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diseksa oleh para malaikat Allah. Na'udzubillah. Tak apa, kita belajar pelan-pelan. Jangan kita sorang-sorang hanya ikut radio begini-begini tanpa ada yang betulkan. Secara online pun boleh. Ada guru secara online daripada jauh, dia betulkan bacaan kita. Kita sebut, dia sebut, kita ikut apa sebutan dia. Itu yang sebenarnya Al-Quran. Bila sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang belajar, dah pandai, dia mengajar pula apa dia Quran. Jadi mudah-mudahan insya-Allah menjawab. Terima kasih. Silakan Puan Rafiah. Ya. Puan Rafiah, kat tangan ni sengaja ke tak sengaja? Ada soalan ke Rafiah Yaakob? Boleh saya sambung sikit Ustazah? Teruskan Puan Khadijah. Ya, tadi Ustaz kata tentang belajar. Kita memang sudah belajar, sudah berguru, sudah baca semua kiranya. Tapi di peringkat umur kita ni, misalnya saya dah orang pencen 60-an, dah memang nak baca sendiri. Tapi ada kalanya rasa tidak confident tu, sebutan dan sebagainya. Itu saja. Sebab kita baca. Sudah belajar, sudah masuk, sudah 2-3 kali belajar dengan ustaz, sudah habis 2-3 kali rasanya, tetapi masih rasa ada kadanya macam tak betul juga. Itu yang saya maksudkan Ustaz. Faham Puan. Kita ini lebih baik kita terus belajar. Orang yang merangkak-rangkak sebutannya dia silap tapi dia terus nak belajar, itu yang lebih baik daripada orang yang dah hebat bacaan, taranum dan sebagainya tapi dia jarang-jarang baca. Subhanallah. Kita tak nak bila kita baca Quran tapi Quran laknat kita. Apa sebab? Untuk dipuji, untuk rasa gah. Oh, bacaan aku hebat. Lebih baik orang yang dalam keadaan dia merangkak-rangkak, sebutannya ada salah tapi dia berusaha nak betulkan. Itu yang terbaik di sisi Allah. Itu yang saya boleh jawab lah. Allah a'lam. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ada soalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini rasanya Ustaz telah memberikan 2 topik yang penting ya. Pertama tentang jihad, kedua tentang pimpinan Al-Quran. Kedua-duanya perlukan bimbingan daripada orang yang lebih arif. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini ya, yang pertama juga hadiah. Hadiah ini adalah satu hadiah dari Allah ya pada orang yang dipilihnya. Betul tak Ustaz? Jadi kalau kita mendapat ya satu siksen yang begitu minat terhadap bacaan Al-Quran, saya pergi ke yang kedua. Jadinya kita perlu banyak doa ataupun sebelumnya perlu berdoa supaya kita mendapat kawan-kawan atau ustaz yang boleh memahamkan kita. Sebab peranannya itu Al-Quran itu pemudah
pahaman kita tentang Al-Quran semasa kita hidup di dunia dan juga pemudah cara di kuburan nanti. Jadi boleh Ustaz terangkan lebih lanjut? Baik, contoh kita duduk dalam majlis ilmu malam ini untuk kita terus istiqamah dengan Islam, untuk menarik hati kita minat kepada Al-Quran. Perlu ada majlis-majlis berterusan. Yang bila kita nak cerita Al-Quran ini, dia tak cukup sehari. Tapi kita terus istiqamah. Terus istiqamah untuk kita belajar tentang Al-Quran. Dan itu sebab ada orang baca Quran, sepatutnya dapat pahala tapi dapat dosa. Sepatutnya dapat rahmat tapi dapat laknat. Apa sebab? Bukan kerana Allah. Apa sebab? Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita muhasabah terus berdoa, Allah marhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Wa ja'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan sebagai imam, cahaya, petunjuk dan rahmat kepada kita. Allah mazakirna minhuma nusina. Minhuma nasina atau nusina. Allah mazakirna, ingatkan kami ya Allah dengan Al-Quran bila kami lupa. Subhanallah, hingga akhir daripada doa ni. Cari doa khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maksudnya jadikan kami, kurniakan kami sebagai apa dia, Quran ini kita boleh baca siang dan malam. Teruskan, yang penting kita ada usaha. Saya nak bagi faham untuk saya, untuk kita semua, bukan nak tunjuk pandai. Al-Quran ini sangat-sangat perlu. Sehari kehidupan kita lalui, kita tak baca Quran, apa jadi tentang kehidupan kita? Sehari kita hidup tanpa sedikit pun kita memandang Al-Quran, apa jadi? Hati kita resah, mata kita seolah-olah subhanallah jauh daripada cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam, mudah-mudahan menjawab. Minta maaf saya batin. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak ambil peluang dekat dalam majlis ilmu ni, mohon Ustaz doakan kami jemaah JNI istiqamah di dalam mencari ilmu, di dalam berjihad. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, yang barakah. Terima kasih Ustaz. Sama. Sebagai kesimpulan saya nak sebut, dalam perjalanan kita nak berjihad, kita nak mencari kebaikan, kita nak istiqamah dalam ketaatan, akan ada ujian. Akan ada seolah-olah yang menghalang dalam perjalanan. Bukan hanya malas, tapi ujian untuk kita subhanallah yang berat. Macam fitnah hari ini, untuk kita istiqamah bukan satu benda yang mudah. Bila suasana tak ada dalam suasana Islam yang menarik kita jauh daripada Islam. Jadi apapun kita teruskan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan pusing balik. Setelah Kau beri kami hidayah, jangan pusing balik kami kepada kesesatan. Dan doa Nabi, Allah malatakinni ila nafsi tarafata'in wa aslihni sya'ni. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk menjaga diriku walau sekelip mata, dan tolong perbaiki diriku ya Allah. Jadi kita banyakkan doa. Mudah-mudahan saya minta maaf lahir batin atas apa yang disampaikan kurang tepat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mohon sentiasa dalam hidayah petunjuk Allah. Ikhlas kerana Allah belajar ini bukan untuk manusia, bukan untuk riak. Subhanallah, teruskan kebaikan dan jihad. Umpama ingatan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut apa dia, sesungguhnya kebaikan itu yulhibun as-sayyi'at. Dia seolah-olah dia menghapuskan segala keburukan. Jihad kita, lakukan kebaikan, dia akan menutup dosa kita, dia akan memadam segala kekotoran yang tak elok. Macam itulah Al-Quran, selagi mana kita dekat, selagi itu juga dia dekat dengan kita insya-Allah. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkatilah himpunan kami pada malam ini. Rahmatilah seluruh yang bersama ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang sangat banyak ya Allah, yang tak tertanggung ya Allah. Jangan biarkan kami hina dan malu dengan dosa-dosa kami ya Allah. Sedarkan kami, ingatkan kami sentiasa ya Allah
dengan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah usrah Gemenur Iman ini ya Allah, berilah kekuatan pada usrah ini untuk berterusan sampai kiamat, sampai akhir kehidupan ini ya Allah, akhir bumi ini ya Allah, untuk menjadi platform peringatan yang terbaik, ingatan pada semua manusia ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan hati-hati kami ya Allah, kerana Engkau ya Allah, buang daripada hati kami rasa sombong, hati kami riak dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, letakkan dalam hati kami tabah dan sabar, untuk kami istiqamah, untuk kami jihad dalam kebaikan, kebenaran dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, andai kami diuji, kami mohon ya Allah, jangan pesongkan hati kami makin jauh daripada Engkau ya Allah. Jadikan ujian ini kami makin dekat, makin hampir dengan Engkau ya Allah. Jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum, minta maaf saya batin, maafkan saya, doakan saya. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah, dan mohon doa perjalanan saya ke Mekah 21 hari bulan, sempat kita buat kuliah, kalau tak sempat saya maklum pada admin insya-Allah. Apapun mudah-mudahan semua saya doakan Allah rahmati, Allah sentiasa beri petunjuk, suluhan cahaya kebenaran. Ya, bila kita tak ada suluhan itu, dia nampak gelap, nampak kapur, nampak tak ada semangat. Ya, Allahu Akbar. Wallahu alam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.